Hai pelajar, saya Cikgu Kartik daripada Pusat Tingkatan 6 SMK Tinggi Setapak Kuala Lumpur. Hari ini cikgu akan bincang pengenalan kepada mata pelajaran pengajian perniagaan untuk STPM 2021. Selamat datang ke sebagai pelajar STPM untuk tahun 2021. So, cikgu akan bincang apakah isi kandungan ataupun komponen utama dalam subjek ini dan juga kaedah menjawab dan juga masalah-masalah yang mungkin kamu hadapi. Okey, harap apa yang cikgu sampaikan dalam sesi ini akan bantu kamu untuk membuat pilihan subjek dan juga mencapai kejayaan cemerlang dalam pengajian perniagaan. Okey. Okey. Subjek pengajian perniagaan ni tergolong dalam kumpulan FAME. FAME maksudnya popular. Okey. So ada 4 subjek utama iaitu finance atau kewangan, accounting atau perakaunan, management atau pengurusan dan juga economics atau ekonomi ya. So mereka ni tergolong dalam FAME. Okey. Dan kenapa dipanggil FAME? Dia merupakan bidang pengajian yang paling popular di dunia. Okey. So apa kesannya? Permintaan untuk graduan dalam jurusan FAME ni amat tinggi sebab setiap organisasi ini perlukan tenaga kerja untuk menguruskan aktiviti perniagaan dengan cekap dan berkesan. Jadi memang semua syarikat atau organisasi ini memerlukan pengurus ataupun pihak yang atau pekerja yang ada kelayakan dalam bidang FAME iaitu pengurusan kewangan, perakaunan dan juga ekonomi. Okey. Okey, kalau kamu mengambil bidang pengajian perniagaan, peluang kerjaya memang luas lah. Okay, you boleh bekerja dalam bidang perbankan, pengurusan, pendidikan, kewangan, pelaburan, ada banyak. Okay, dan yang paling penting ialah pengajian perniagaan ni akan melatih kamu atau bantu kamu untuk menjadi seorang usahawan. Okay, kerajaan juga sangat utamakan bidang keusahawanan untuk melahirkan lebih ramai usahawan. Jadi sebagai pelajar pengajian perniagaan, kamu akan mendapat pendedahan tentang ciri-ciri usahawan, cara mulakan perniagaan dan sebagainya. Okey. Okey, peluang melanjutkan pelajaran memang sangat luas. Okey, di Malaysia ada 20 universiti awam yang dikategorikan pada 3 kumpulan iaitu Universiti Penyelidikan, Universiti Komprehensif dan juga Universiti Berfokus. Okey. Dan memang pelajar pengajian perniagaan ni layak untuk mohon ke mana-mana universiti mengikut bidang yang mereka minati ya. Okey, contohnya, okey, kalau kamu seorang pelajar lepasan pengajian perniagaan, kamu boleh melanjutkan pelajaran di UiTM, Universiti Malaysia Sabah, UNIMAS, UPSI, UUM dan sebagainya. Okey, terutamanya Universiti Penyelidikan iaitu UPM, UTM, USM, UM dan UKM. Okey, semua universiti ini ada menawarkan kursus berkaitan dengan pengajian perniagaan. Okey, kamu juga ada peluang untuk melanjutkan pelajaran di IPTS ataupun universiti swasta ya. Sebab hampir semua institusi pengajian tinggi ini mengiktiraf STPM setaraf dengan kelayakan kursus asasi atau foundation atau diploma ya. Jadi peluang melanjutkan pelajaran ini memang sangat luas. Tak kira lah di peringkat universiti awam ataupun universiti swasta. Okey, mari kita perhatikan sukatan pelajaran. Okey. Sukatan pelajaran ni dibagi kepada 3 semester iaitu semester 1, 2 dan 3. Okey, semester pertama ni kamu akan belajar berkaitan dengan perniagaan. Okey, kamu akan belajar berkaitan dengan perniagaan iaitu berkaitan dengan perniagaan dan persekitaran, okey, pengeluaran, pemasaran, kewangan dan sumber manusia. Okey. Jadi lepas semester pertama ni kamu akan dapat gambaran apakah aktiviti perniagaan dan apakah bidang utama dalam perniagaan. Okey. Semester 2 ni kamu akan belajar tentang pengurusan. Okey, iaitu fungsi pengurus, okey, apakah kepimpinan, perancangan, pengawalan. Kamu juga akan belajar 2 aspek perundangan utama iaitu akta kontrak dan juga akta jualan barang. Okey, kamu juga akan belajar tentang kemahiran komunikasi serta pembuatan keputusan. Okey. Dalam semester 3 pula, kamu akan belajar tentang keusahawanan dan juga kamu mesti buat satu kerja khusus berkaitan dengan SEM 1, 2 atau 3. Okey. So dalam SEM 3 ni kamu akan belajar tentang keusahawanan, rancangan perniagaan, perniagaan antarabangsa dan juga etika perniagaan dan tanggungjawab sosial. Ini intipati apa yang kamu akan belajar dalam 3 semester ya. Okey.
wajaran. Jadi untuk pengajian perniagaan ni, kalau kamu perhatikan wajaran adalah 25% untuk setiap kertas. Okay? Berbanding dengan pengajian am bahasa Melayu, pengajian perniagaan ni berbeza sikit. Okay? Wajarannya adalah 25%. Maksudnya setiap kertas mempunyai wajaran yang sama. Jadi kamu kena bagi tumpuan yang sama rata kepada setiap semester sebab wajarannya sama ya. Okey, pentaksiran. Peperiksaan bagi mata pelajaran ni ada 3 kertas lah, iaitu kertas 1 untuk SEM 1, kertas 2 untuk SEM 2 dan kertas 3 untuk SEM 3. Dan kamu wajib menduduki semua kertas tersebut dan kerja khusus ni kamu akan buat pada semester 3. Okey. Alright, so ni yang cikgu bincang tadi ya, wajaran. Jadi SEM 1, 2, 3 ni kertas ni berpusat, iaitu dikendalikan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia. Okay? Dan kertas 4 ni, iaitu kerja khusus ni, kamu akan dibantu atau dibimbing oleh guru untuk menyiapkan sebuah kerja khusus. Yang ni pentaksiran peringkat sekolah. Okay? Okay, format peperiksaan dibagi kepada 2 bahagian, iaitu bahagian A dan bahagian B. Dan setiap kertas ni markahnya 100, wajaran 25% dan kamu diberi 1/3/4 jam lah. Maksudnya kamu ada 105 minit. Okey, 105 minit untuk menjawab ujian ni dan semua soalan ni berbentuk soalan esei. Okey. Bahagian A kamu ada 50 soalan. Bahagian A ada 10 soalan dan diberi markah 50 ya. Dan semuanya soalan esei pendek dan kena jawab semua soalan. Dan bahagian B ni 50 markah. Okey, iaitu soalan 11 berbentuk soalan kajian kes dan soalan 12 atau 13 ni pilih mana-mana satu. Dan ini berkaitan dengan prinsip atau konsep berkaitan dengan tajuk dalam semester berkenaan. Okey. So, bahagian A kena jawab semua. Bahagian E soalan 11 wajib jawab dan soalan 12 atau 13 ni boleh pilih mana-mana satu. Okey. Okey, bahan rujukan memang terdapat pelbagai bahan rujukan di pasaran dan juga di internet dan kamu kena bijak memilih bahan yang sesuai dan mintalah nasihat atau bimbingan guru anda. Guru akan bagi kamu apakah bahan yang paling sesuai sebagai rujukan. Okey. Dan ada banyak sumber dalam internet dah. Okey, pelajar digalakkan merujuk sumber dalam internet seperti akhbar dalam talian, laman web perniagaan. Okey. Contohnya kamu akan dapat maklumat tentang laporan tahunan syarikat. Okey. Laman web Majlis Peperiksaan Malaysia ini sumber rujukan utama untuk mendapatkan sukatan pelajaran, laporan peperiksaan yang lepas. Okey. Kamu juga boleh rujuk pada video pembelajaran di TV Pendidikan, YouTube. Okey. Blog subjek pengajian perniagaan ni ada banyak. Contohnya boleh rujuk blog Cikgu Kartik, Blogspot sebagai rujukan tambahan. Okey. Ada banyak video YouTube yang boleh bantu kamu untuk belajar pengajian perniagaan ya. Okey. Cabaran dan punca kegagalan pelajar dalam pengajian perniagaan. Okey, cabaran untuk pengajian perniagaan ialah banyak fakta yang kamu kena hafal. Okey, dan fakta ni kena bagi perhatian yang pentinglah. Kalau silap fakta, mungkin kamu akan kehilangan markah. Sebab untuk pengajian perniagaan ni kita pentingkan kejituan. Okey, pelajar mesti berhati-hati bila beri fakta. Okey, pastikan fakta itu betul. Dan satu lagi, isu yang dihadapi oleh pelajar pengajian perniagaan ialah soalan kajian kes. Okey, soalan kajian kes ni memerlukan pemikiran yang lebih tinggi sebab dia melibatkan penyelesaian masalah. Okey. Dan beberapa punca kegagalan pelajar ialah suka menangguh. Make sure bila cikgu bagi kerja, siapkan kerja mengikut masa yang ditetapkan. Buat ulang kaji secara berkala. Okey, jangan belajar last minute. Okey. Dan make sure fokus ketika guru mengajar. Sebab setiap hari cikgu akan mengajar benda yang baru. Dan kita mengejar masa. Jadi kalau kamu tertinggal ataupun tak fokus, ini boleh mengganggu proses pembelajaran kamu. Okey. Berkaitan dengan telefon bimbit, ini pun satu punca kegagalan sebab kamu salah gunakan telefon bimbit dalam kelas. Okey. Gunakan telefon bimbit ni untuk mencari sumber, okey, sumber bahan rujukan dan sebagainya. Okey, jangan salah gunakan telefon bimbit dan make sure kehadiran penuh. Okey, sebab kalau kamu tinggal mana-mana atau kamu tidak ada ke sekolah menyebabkan pelajaran hari itu kamu
tertinggal. Jadi terpaksalah kamu rujuk kepada kawan dan sebagainya. Jadi make sure adik ke sekolah setiap hari. Kalau tertinggal, bincang dengan cikgu atau kawan-kawan supaya belajar balik apa yang telah diajar oleh cikgu. Dan cuba elak perbuatan meniru atau menipu. Okey, banyak kesan buruk kalau kita mengamalkan budaya yang tak baik ni. Okey. Dan siapkan kerja rumah mengikut masa yang ditetapkan. Okey, lagi baiklah kalau kamu buat kerja mengikut apa yang cikgu dah tetapkan tempoh masa. Okey, lagi banyak kerja kamu buat, lagi peluangnya lebih cerah untuk mendapat result yang baik dalam pengajian perniagaan. Okey. So, terima kasih kerana memilih subjek pengajian perniagaan sebagai satu daripada subjek dalam peperiksaan STPM, dan Cikgu amat berharap dan berdoa agar kamu akan dapat kerjaya yang cemerlang dalam peperiksaan STPM dan juga seterusnya melangkah ke Universiti Idaman anda. Okey. Itu saja untuk hari ini ya.